Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, pakcik, makcik, anak-anak muda sekalian, ada dua berita politik yang paling panas sepanjang hari ini diumumkan di dalam negara Malaysia. Berita panas yang paling meletup adalah berkenaan dengan kes skandal rasuah Lim Guan Eng. Jam 1 petang tadi, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah memanggil Lim Guan Eng sebagai tetamu istimewa untuk disoal siasat dalam skandal projek terowong dasar laut di Pulau Pinang bernilai lebih 6.3 bilion ringgit Malaysia. Ini adalah siasatan skandal rasuah melibatkan Lim Guan Eng selaku bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, bekas Menteri Keuangan Kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya, juga merupakan ahli parlimen. Skandal rasuah Lim Guan Eng ini adalah satu skandal rasuah berprofil tinggi yang mana konsesi projek terowong bawah dasar laut di Pulau Pinang diberikan secara rasuah kerana sebelum ini hasil siasatan SPRM menemui Lim Guan Eng dikatakan menerima duit rasuah wang tunai lebih RM500,000 Malaysia daripada tauke syarikat kaya yang mendapat konsesi projek secara terus daripada Lim Guan Eng dan kerajaan DAP di Pulau Pinang. Skandal rasuah ini sebelum ini tergendala kerana Kerajaan Pakatan Harapan memerintah 22 bulan di Putrajaya. Jika selama ini skandal rasuah Lim Guan Eng dibantu oleh Tun Dr. Mahathir, dibantu oleh Tommy Thomas, bekas peguam negara yang paling teruk dalam sejarah perundangan negara Malaysia, membantu Lim Guan Eng untuk menutup skandal rasuah rumah banglo beliau. Namun dalam skandal rasuah projek terowong bawah dasar laut yang bernilai lebih 6.3 bilion ringgit ini nampaknya terus kantoi di hadapan SPRM dan Lim Guan Eng tidak lagi mempunyai kabel politik seperti itu Dr. Mahathir dan Tommy Thomas untuk membantu beliau di Putrajaya. Sebenarnya ini bukan kali pertama siasatan skandal terowong dasar laut di Pulau Pinang, projek rasuah melibatkan nama Lim Guan Eng ini dibuka oleh SPRM. Ini sudah dibuka pada tahun 2017 yang lalu, yang mana Lim Guan Eng, watak utama, mastermind, terlibat dengan modus operandi projek rasuah, projek mega, projek terowong dasar laut di Pulau Pinang bernilai lebih 6.3 bilion ringgit Malaysia. Saksi tauke syarikat kaya yang mendapatkan konsesi projek itu daripada Lim Guan Eng telah mendedahkan kepada pihak SPRM bahawa mereka telah membayar duit rasuah kepada Lim Guan Eng untuk mendapatkan projek mega tersebut di Pulau Pinang. Lim Guan Eng tidak menolak duit-duit rasuah tersebut, termasuk jam tangan mewah bernilai lebih RM40,000 Malaysia. So Lim Guan Eng sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Sepandai-pandai Lim Guan Eng untuk menyembunyikan skandal rasuah, skandal rompakan projek terowong dasar laut di Pulau Pinang, akhirnya kantoi lagi di hadapan SPRM. Lim Guan Eng, saya tidak terkejut jika anda ditangkap oleh SPRM ataupun selepas ini anda akan dipenjarakan dalam lokap SPRM. Saya juga tidak terkejut jika Lim Guan Eng dan pemimpin-pemimpin DAP yang menerima duit sogokan rasuah bagi meluluskan projek pembangunan terowong dasar laut di Pulau Pinang lebih 6 bilion ringgit ini akan didakwa di dalam Mahkamah Malaysia. Kerana kes ini adalah tentang national interest, tentang kepentingan nasional. Jika Lim Guan Eng dan DAP tidak diambil tindakan tegas oleh SPRM, saya kira Lim Guan Eng dan DAP akan terus bermaharajalela untuk membuat modus operandi rasuah. Kes ini secara mesej dan moralnya menyampaikan satu
maklumat kepada rakyat Malaysia bahawa tidak kiralah ahli politik kerajaan kah, ahli politik pembangkang kah, 2x5, penyamun, penyangak, perasuah, suka makan duit projek rakyat dalam negara Malaysia. Sebab itu Lim Guan Eng dan DAP ini memang tidak suci dan tidak bersih daripada rasuah. Acak-acak nak lawan rasuah ya, Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, DAP, tapi rupa-rupanya dalam diam suka makan duit rasuah di dalam negara Malaysia. Maka di bawah Akta SPRM, pakcik makcik, tidak ada mana-mana ahli politik kerajaan ataupun pembangkang ataupun tauke-tauke kaya berbilion-bilion ringgit dalam negara Malaysia boleh terlepas daripada penguatkuasaan undang-undang anti rasuah. Kerana jika tidak dibantras rasuah ini sampai bila-bila, negara Malaysia boleh jatuh bankrupt, boleh jatuh muflis dan rakyat Malaysia boleh jatuh miskin. Jika penyangak, penyamun, perasuah seperti Nobita itu, jika tidak ditangkap oleh SPRM, akan terus menghancurkan ekonomi rakyat dan ekonomi negara Malaysia. Well done SPRM, saya tabik spring dengan pegawai-pegawai penyiasat SPRM yang berani menyiasat penyangak-penyangak dan perompak-perompak di dalam Parti Roket Malaysia. Berita panas yang kedua. Secara adil saya akan mengupas dan menganalisis berkenaan kes Mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu kes saman sivil pembayaran cukai kepada LHDN melibatkan nilai berbilion-bilion ringgit Malaysia. Untuk makluman rakyat Malaysia sekalian, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi telah mengarahkan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membayar cukai kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN sebanyak 1.69 bilion ringgit Malaysia. Penghakiman terus oleh Yang Arif, Hakim Ahmad Bachi, tanpa ada perbicaraan penuh telah mendapati LHDN dan Kerajaan Malaysia berjaya membuktikan Datuk Seri Najib Tun Razak sengaja tidak mahu membayar cukai dan sengaja untuk melaksanakan tanggungjawab pembayaran cukai sejak tahun 2011 sehingga tahun 2017 sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri dan menjadi Menteri Keuangan di Putrajaya. Yang Arif, Hakim Ahmad Bachi telah melakukan perbicaraan mahkamah tersebut sejak lebih kurang 1 tahun. Dan selepas 1 tahun, saman sivil yang dikeluarkan oleh LHDN dan Kerajaan Malaysia iaitu pada 25 Jun 2019, Najib Razak didapati bersalah kerana tidak membayar cukai dan sengaja melambat-lambatkan pembayaran cukai sejak tahun 2011 sehingga tahun 2017. Saya tahu keputusan ini amat-amat memalukan Datuk Seri Najib Tun Razak, keluarga Datuk Seri Najib Tun Razak dan penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak. Tetapi saya sebagai penganalisis politik bebas melihat keputusan yang adil daripada Yang Arif Hakim Ahmad Bachi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur adalah mengangkat prinsip rule of law, mengangkat the supremacy of federal constitution, yang mana seorang bekas Perdana Menteri dan Menteri Keuangan kantoi tidak mahu membayar cukai di dalam negara Malaysia sejak tahun 2011 sehingga 2017. Untuk makluman rakyat Malaysia, pendapatan tahunan Datuk Seri Najib Tun Razak sejak tahun 2011 sehingga tahun 2017 mencecah lebih 3 bilion ringgit Malaysia, yang mana pendapatan sepanjang tahun 2011-2017 tidak ada 1 sen yang dibayar cukai kepada LHDN. Maka ini adalah satu sikap yang tidak bertanggungjawab oleh Datuk Seri Najib Tun Razak selaku bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Keuangan. Dan ini bukan kes perbicaraan ataupun keputusan mahkamah bermotifkan politik. Kes membayar cukai ini adalah tanggungjawab kita semua Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebelum ini, anak kandung lelaki Datuk Seri Najib Tun Razak telah didapati oleh Mahkamah Tinggi Malaysia tidak membayar cukai. Maka Mahkamah Malaysia telah mengarahkan anak Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membayar cukai ratusan ribu ringgit Malaysia kepada LHDN.
dan sudah terbukti kes itu anak kandung lelaki Datuk Seri Najib Tun Razak juga sengaja tidak mahu membayar cukai beberapa tahun lalu di negara Malaysia. Sebagai rangkuman kepada kes Datuk Seri Najib Tun Razak, ini adalah pengajaran kepada ahli-ahli politik bilion A di dalam kerajaan dan pembangkang. Saya tahu Datuk Seri Najib Tun Razak adalah ahli politik bilion A. Kami rakyat Malaysia cukup kecewa kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak cuba lari daripada membayar cukai walaupun notis cukai taksiran telah dikeluarkan oleh LHDN sejak tahun 2011 sehingga tahun 2017. Jika Datuk Seri Najib Tun Razak tidak lari daripada pembayaran cukai tersebut, LHDN tidak akan membawa kes ini ke peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan akhirnya selepas 1 tahun perbicaraan, kes mahkamah penghakiman terus oleh Yang Arif, Hakim Ahmad Bachir telah mendapati LHDN dan Kerajaan Malaysia berjaya membuktikan Datuk Seri Najib Tun Razak perlu membayar cukai sebanyak 1.69 bilion ringgit Malaysia. Pendapatan Datuk Seri Najib Tun Razak mencecah lebih 4 bilion ringgit Malaysia. Maka saya kira adalah wajar LHDN mengeluarkan saman sivil cukai tersebut kerana kedegilan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk tidak mahu membayar cukai sehingga sekarang. Saya mengharapkan Datuk Seri Najib Tun Razak jangan menafikan pengumuman keputusan daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kerana sebelum ini Datuk Seri Najib Tun Razak menafikan arahan Mahkamah Malaysia yang mengarahkan anak kandung lelaki Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membayar cukai kepada LHDN ratusan ribu ringgit Malaysia beberapa minggu yang lalu. Kes saman sivil LHDN ini juga melibatkan anak kandung perempuan Datuk Seri Najib Tun Razak yang belum lagi diputuskan oleh Mahkamah Malaysia. Saya mengharapkan anak kandung perempuan Datuk Seri Najib Tun Razak juga sila bayar cukai segera kepada LHDN. Tidak perlu tunggu keputusan daripada mahkamah, tidak perlu tunggu arahan daripada tribunal penghakiman dalam LHDN itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Walaupun Datuk Seri Najib Tun Razak itu adalah ahli Parlimen Kerajaan Perikatan Nasional, saya cukup kagum dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Perikatan Nasional kerana tidak menutup kes saman sivil LHDN dan Kerajaan Malaysia ini ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak dan anak-anak Datuk Seri Najib Tun Razak yang kantoi enggan membayar cukai berbilion-bilion ringgit di dalam negara Malaysia. Saya sangat kagum dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ke-8 Malaysia kerana tidak mengarahkan LHDN dan Kerajaan Malaysia menarik balik saman sivil kes tidak mahu membayar cukai melibatkan nama Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya memuji sikap Menteri Keuangan baru di Putrajaya iaitu Tengku Zafrul yang menggantikan Lim Guan Eng di Putrajaya. Saya cukup mengagumi integriti kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tengku Zafrul selaku antara pemimpin tertinggi kerajaan Malaysia kini kerana tidak membatalkan saman sivil isu Datuk Seri Najib Tun Razak tidak membayar cukai. Kepada ahli-ahli politik dan ahli-ahli perniagaan bilion A di dalam kerajaan maupun pembangkang, membayar cukai ini adalah tanggungjawab kita bersama mengikut Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Yang di Pertuan Agong pun bayar cukai, pakcik-makcik. Raja-Raja Melayu pun bayar cukai untuk makluman anda semua. Apa alasan Datuk Seri Najib Tun Razak yang sengaja menangguh-nangguhkan pembayaran cukai walaupun notis taksiran sudah dihantar ke alamat rumah Datuk Seri Najib Tun Razak di Kuala Lumpur sejak tahun 2011 sehingga 2017. Saya mengharapkan tindakan lari daripada membayar cukai ini dihentikan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan keluarganya kerana seluruh dunia memang tahu keluarga Datuk Seri Najib Tun Razak adalah keluarga bilion A. Tidak salah menjadi bilion A Datuk Seri Najib Tun Razak, tetapi yang salah adalah lari daripada membayar cukai. Adalah tidak patriotik seorang ahli politik, seorang bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Keuangan yang cukup popular dalam negara Malaysia cuba lari daripada membayar cukai kerana ini adalah satu sikap yang tidak patriotik, yang tidak bertanggungjawab, yang tidak berintegriti. Walaupun analisis politik saya ini cukup pedas dan direct to point, tidak ada tapisan, saya kira saya sebagai penganalisis politik bebas melihat keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini adalah tepat
mengangkat prinsip kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yang mana Datuk Seri Najib Tun Razak walaupun dia sangat popular, walaupun dia billionaire dalam politik negara Malaysia dan ekonomi Malaysia, tidak ada pengecualian ataupun layanan istimewa oleh LHDN ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak yang kantoi tidak mahu membayar cukai sejak tahun 2011 sehingga tahun 2017. Datuk Seri Najib Tun Razak, anda wajib untuk membayar cukai sebanyak 1.69 bilion ringgit Malaysia kepada LHDN. Kerana ini adalah keputusan yang wajar dihormati oleh rakyat Malaysia kerana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah memutuskan perkara tersebut. Checkmate and game over. Terima kasih.